Okey, baik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi kita di dalam 10 minit bersama Asia dan Hisham. Okey, saya Ain dari Jabatan SPA. Okey, seperti sedia maklum, rancangan 10 minit bersama Asia Hisham ni kita dah berada di akhir episod lah. Episod 40. So lepas ni dah tak ada dah 10 minit bersama Asia dan Hisham. Okey, jadi bersempena dengan episod last ni, so saya nak kongsikan tentang proses yang mana merupakan salah satu proses yang akhir, yang mana akhir proses di dalam jual dan beli, iaitu proses perserahan tukar nama di pejabat tanah. Okey. Sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang sebelum ni pernah masuk tengok semua live kami untuk rancangan 10 minit bersama Asia dan Hisham ni. Okay. So saya akan teruskan dengan perkongsian saya lah, iaitu proses perserahan tukar nama di pejabat tanah. Okay, baik tuan-tuan dan puan-puan. Proses ini dilakukan adalah bertujuan untuk menukar nama pemilik pendaftar di dalam suratan hak milik, iaitu pertukaran nama penjual kepada nama pembeli di dalam geran tersebut. Sebab nama pembeli tu, nama dalam geran tu sebelum ni nama penjual, so kita akan buat tukar kepada nama pembeli. Okey, baik. Untuk kali ni saya hanya lebih fokus kepada geran yang sudah di bawah nama penjual. Okay. Untuk proses ni dijalankan, sebelum tu kita kena pastikan dulu, kita kena tengok dulu kat dalam geran tu, iaitu hartanah itu, sekiranya hartanah tersebut mempunyai sekatan kepentingan, kita mesti mendapatkan surat kebenaran pindah milik dari pejabat tanah dulu. Surat kebenaran pindah milik tu yang seperti yang selalu kami katakan consent. Consent tu adalah surat kebenaran pindah milik daripada pejabat tanah. So kalau hartanah tu mempunyai sekatan, kita kena dapatkan dulu surat kebenaran daripada pejabat tanah untuk kita jalankan proses pindah milik ini. Okay. Seterusnya, sekiranya hartanah ni mempunyai caveat, kita perlu mendapatkan pelepasan atau kebenaran daripada pe-caveat dulu. Okay, lepas tu sekiranya hartanah ni mempunyai gadaian, kita perlu mendapatkan kebenaran daripada pemegang gadaian dahulu. Lagi, sekiranya penjual masih ada hutang dengan bank, kita perlu selesaikan proses pelepasan baki hutang dahulu. Contohnya dia ada penjual ada hutang dengan bank RHB, so kita kena jalankan proses pelepasan hutang tu dengan bank penjual dahululah. Okay. Lepas tu sekiranya hartanah ni merupakan Rizab Melayu, kita mesti pastikan borang pindah milik tanah iaitu borang 14A ditandatangani dengan ADO dahulu di pejabat tanah. ADO tu ialah penolong pegawai pejabat tanah daerah. Okey, bila kita dah pastikan semua tu selesai, barulah kita boleh dapatkan dan sediakan dokumen-dokumen untuk kita jalankan proses pendaftaran perserahan tukar nama di pejabat tanah ni lah. Okay, antara dokumen-dokumen yang kita perlukan, yang pertama mestilah geran asal. Itu mestilah kena ada sebab kita nak tukar nama penjual pada nama pembeli di atas geran tersebut. Selepas tu mesti kena ada borang pindah milik iaitu borang 14A berserta dengan sijil stamp dan notis taksiran yang kita jalankan proses adjudikasi di 14A di LHDN.
Selepas tu kita mesti ada kad pengenalan penjual dan pembeli. Membuktikan lah. Lepas tu kita mesti ada cukai taksiran atau cukai pintu yang sudah berbayar. Okey, kalau untuk tanah kosong, biasanya cukai taksiran tak ada. Jadi kita perlu dapatkan dulu surat pengesahan cukai taksiran daripada Majlis Perbandaran. Okey, lepas tu kita mesti ada cukai tanah atau cukai petak yang berbayar. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, untuk cukai taksiran dan cukai tanah ni, tanggungjawab ini adalah tanggungjawab penjual yang mana mereka mesti pastikan kedua-dua cukai tu sudah dibayar sebelum kita hantar ke untuk proses pendaftaran pejabat tanah ni. Okey, lepas tu kita mesti ada borang melepas gadaian iaitu borang 16N berserta borang gadaian 16A sekiranya penjual tu mempunyai hutang. Okay, yang membuktikan yang hutang dia telah diselesaikan lah. Okey. Selepas tu dokumen seterusnya borang 19G ataupun caveator consent. Borang 19G ni merupakan borang menarik balik caveat ataupun untuk caveator consent pula dia menyatakan per-caveat setuju untuk transaksi diteruskan walaupun ada caveat. So ni kalau ada caveat salah satulah antara borang 19G ataupun caveator consent mesti kita sertakan sekali. Okey, seterusnya surat kelulusan pindah milik dan gadaian dari pejabat tanah lah yang saya cakap tadi, sekiranya dia ada sekatan dan gadaian. So kita kena dapatkan dulu surat kelulusan pindah milik daripada pejabat tanah ni dulu untuk disertakan sekali, membuktikan yang pejabat tanah bagi kelulusan lah untuk kita jalankan urusan jual beli ni bagi hartanah tersebut. Okey, dan yang terakhir sekali surat beranak. Surat beranak ni kita mesti sertakan sekiranya hartanah tersebut merupakan hartanah Rizab Melayu. So kalau dia tanah Rizab Melayu, kita kena bagi surat beranak lah membuktikan dia adalah orang Melayu. Okey. Okey, itu adalah antara dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kita jalankan proses ini. So bila dah ada dokumen, mestilah ada bayaran untuk kita jalankan pendaftaran tukar nama ni. So bayaran untuk pendaftaran tukar nama ni dia akan mengikut kaedah tanah negeri tersebut. Contoh kita kalau kita buat dekat Selangor, so kita kena ikut bayaran yang telah ditetapkan oleh pejabat tanah negeri Selangor tu lah. Okey, kat sini saya bagi contoh untuk negeri Selangor dan saya bagi contoh bayaran yang dikenakan untuk pendaftaran pindah milik tanah untuk borang 14A. Untuk dokumen-dokumen lain pun kita perlu buat juga bayaran, tapi yang ni saya bagi contoh untuk borang 14A je. Okey, bayaran yang dikenakan untuk borang 14A ni, dia mestilah mengikut harga jual beli. Okey, saya nyatakan bayaran-bayaran dia sekiranya harga jual beli tersebut RM50,000, bayaran yang dikenakan adalah RM50. Okey, sekiranya harga dia RM50,000 satu hingga RM200,000, bayaran yang dikenakan adalah RM200. Sekiranya harga jual beli tersebut berharga RM201 hingga RM500,000, bayaran yang dikenakan adalah RM400. Sekiranya harga jual beli RM501 hingga RM1,000,000, bayaran yang dikenakan adalah RM500. Dan sekiranya harga jual beli tersebut berharga RM1,000,000 ke atas, so dia punya bayaran yang dikenakan adalah RM1,500. Itu adalah contoh bayaran yang dikenakan untuk kita buat pendaftaran bagi borang 14A. Untuk dokumen-dokumen yang lain kita boleh semak dekat laman web pejabat tanah negeri yang kita nak daftar tu lah.
Okey. Itu hanyalah contoh lah, contoh untuk bayaran 14A bagi negeri Selangor. Okey, proses ini biasanya lah sebelum ni dia akan mengambil masa 7 hari bekerja selepas dokumen dihantar. Bila kami dah hantar semua dokumen dekat pejabat tanah, pejabat tanah akan maklumkan kepada kami 7 hari selepas tu datang untuk buat semakan sama ada grant sudah keluar ataupun tidak. Okey. Tapi selepas PKP ni proses menjadi lambat dan tidak menjadi seperti biasalah. Sebabnya untuk daftar pun kami kena dapatkan temu janji. Untuk nak collect grant pun kami kena dapatkan temu janji. So proses dekat situ dia menjadi lambat dan tidak seperti biasalah. Kadang-kadang boleh lebih daripada 7 hari, boleh lebih daripada 14 hari. So bergantung kepada pejabat tanah. Itu adalah anggaran masa yang kami boleh bagilah setakat ini. Okey. Okey, proses ni sebelum dapat kunci rumah ya. Daripada Encik Farid Helmi, proses ini sebelum dapat kunci rumah ya. Ya betul, proses ni kiranya kita buat pendaftaran dulu. Lepas tu kita jalankan proses pelepasan baki akhir. Then barulah kita boleh bagi kunci rumah. Betul. Okey. Banyaknya borang lama tak urusan dengan pejabat tanah musim COVID ni. Ya betul Encik Farid Helmi, seperti yang saya cakap tadi, sebabnya musim PKP ni jadi kami kena dapatkan tarikh temu janji dulu. Untuk dapatkan tarikh temu janji tu bukannya ambil masa sehari dua. Kita perlu dapatkan dulu email daripada pihak mereka. Kita kena follow up juga. Dan barulah kita boleh dapat tarikh temu janji tu. Bila dah dapat tarikh temu janji barulah kita boleh hantar dokumen-dokumen kepada mereka untuk proses ini. Okey. Kita dah cukup 10 minit. Nur Syahidah Abu Bakar. Dah episod akhir ke? Ya betul Puan Nur Syahidah Abu Bakar. Sekarang kita dah episod akhir, episod 40. Lepas ni dah tak ada dah 10 minit bersama Asia dan Hisham. Kita dah episod akhir. Okay, saya rasa sampai dekat sini sajalah sebab dah lebih daripada 10 minit. Okay, saya kalau nak tukar nama hartanah tanpa urusan, kalau nak tukar nama hartanah tanpa urusan jual beli macam ni, urusan jual beli macam mana? Maksud Cik Farid ni macam mana ya? Tukar nama harta tanah. Tak apa Farid, nanti saya akan reply dekat komen dekat bawah tu. Okay, Cik Nur Fazrin, bayaran pendaftaran di pejabat tanah ikut harga jual beli atau ikut harga pasaran semasa Puan? Oh okey, bayaran pendaftaran di pejabat tanah. Ya betul, bayaran pendaftaran di pejabat tanah kita mesti ikut harga pasaran. Jangan kalau harga jualan dia bawah, so kita tengok harga pasaran dia lagi tinggi, jadi kita kena ikut harga pasaran. Betul Puan, terima kasih Puan Fazrin. Okay, saya rasa ada lagi. Puan Atika Roslan, hai Cik CPK Manis, nak tanya, borang pindah milik ada tarikh luput pendaftaran ke? Sekiranya dah luput tarikh disebabkan PKP, kena penalti ke bila buat pendaftaran nanti? Terima kasih atas penjelasan. Terima kasih atas soalan Puan Atika.
Betul, borang pindah milik pendaftaran tanah iaitu borang 14A memang ada tarikh luput iaitu 3 bulan selepas tarikh kita adjudikasi ke LHDN. Sekiranya kita tak jalankan lagi proses pendaftaran tu, maka akan dikenakan penalti oleh pejabat tanah lah. Maka kita kena sertakan bayaran penalti tu sekali. Okey, saya rasa sampai dekat sini saja. Ini episod last. Okay, saya ada satu berita gembira. Itu lepas ni kami akan ada episod, maksudnya rancangan lama yang berwajah baru. So tuan-tuan dan puan-puan boleh stay tune bersama kami lepas ni pada pukul 3 petang setiap hari Rabu. So nanti kami akan buat lagi rancangan 30 minit bersama Asia dan Hisam. Okey, saya rasa sampai dekat sini saja. Terima kasih kepada semua yang setia dengan kami menonton live kami. Okey, terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum.